Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you for joining the meeting for today. Today we will discuss or present about skill thinking techniques. Okay. The subject name is personal development and lecturer name Puan Ros Aini binti Ibrahim. Next slide. Before the begin, we introduce ourselves. My name is Muhammad Umar Hakim bin Hassan Nizam. My name Muhammad Zikri Amri bin Ramli. My name is Muhammad Nakib bin Jamal. And my name is Muhammad Akmal Haji bin Ahmad Qasim. Okay, next slide. Okay, skill thinking technique ini have a 5 skill. First, logical thinking. Second, positive thinking. Third, negative thinking. Fourth, critical thinking, and 5, creative thinking. Okay. First, I will explain about negative thinking. Okay, negative thinking is the two process where people tend to find the worst in everything or reduce their expectation by considering the worst possible scenario. Maksudnya, program ni proses pemikiran di mana orang tu cenderung untuk mencari yang paling teruk dari segala. Maksudnya, cari kesalahan orang seseorang lah maksudnya. Okay. This approach can allay disappointment in some situation, but negative thinking tends to manifest into the pattern that can cause tremendous stress, worry, or sadness over time. Maksudnya, dari pendekatan ini, dia boleh meredakan kecewaan dalam beberapa situasi. Seperti pemikiran negatif ni cenderung nyata kepada corak yang boleh menyebabkan tekanan, kebimbangan atau kesedihan yang luar biasa dari semasa ke semasa. Okay. The opposite approach will be positive thinking, approaching situation or circumstance with a positive attitude. Maksudnya pendekatan yang bertentangan negatif ni adalah berfikiran positif. Mendekati situasi lah ataupun keadaan dalam sikap positif. Macam itu. Okay. Contoh gambar ini, situasi in the pictures. Okay, contoh dari situasi ini, kita dapat tahu bahawa peniaga telah menganiaya pelajar yang duduk di asrama. Okay. Sebab apa peniaga ni nak aniaya pelajar? Untuk dapat keuntungan ataupun dari sebagainya, kita tak tahu. Okay. Sebab kita dapat tahu pelajar ni ada yang boleh balik rumah, ada yang tak boleh rumah. Dengan situasi COVID zaman sekarang ni, ada yang boleh balik, ada yang tak boleh balik. Jadi kalau kita nak tahu, kalau pelajar duduk di rumah, kita tak apalah anggap mereka makan cuma saja. Sebab ni kalau duduk asrama, mereka kena save budget untuk membeli makanan dan sebagainya. Ya, itu just good. Next slide, I will pass Zikri. Okay, yang kedua ialah logical thinking. Logical thinker observe and analyze phenomena. Maksudnya kat sini, pemikiran logik dia ialah memerhati dan menganalisis fenomena yang berada di sekelilingnya, apa yang reaksinya dan juga maklum balas, dan kemudian akan membuat kesimpulan berdasarkan input itu. Mereka boleh mewajarkan strategi dan membuat tindakan serta keputusan berdasarkan fakta mereka kumpulkan. Boleh next? Okay, contoh kat sini artikel pada tahun ini 17 April 2021. Kat sini ada tulis satu tengkorak bersama beberapa cebisan tulang berserakan dipercayai manusia ditemui di sebuah kebun getah di kawasan Rimba Queen, Kampung
Kampung Talang Hulu di Kuala Kangsar pada Khamis. Rangka ini ditemui kira-kira jam 3 petang ketika seorang lelaki berusia 40 tahun menjalankan kerja-kerja meratakan tanah menggunakan jentolak. Okey. Kat sini kita boleh di sini ada satu kes kalau nak fikir secara logiknya, kita mungkin akan fikir mayat ini dibunuh. Lepas tu ditanamkan di kebun itu. Jadi kalau orang yang akan fikiran logik, dia akan fikir macam tu. Tapi apa yang jadi pada dia sebenarnya kita tak tahu. Itulah pemikiran logik biasanya orang akan fikir sebegitu. Okey, seterusnya Pastor Lokman. Lokman Nakib, maaf. Terima kasih Saudara Zikri. Sekarang saya akan terang apa itu positive thinking. Positive thinking atau pemikiran positif adalah sikap mental di mana anda mengharapkan keputusan yang baik dan menguntungkan. Dalam erti kata lain, pemikiran positif adalah proses mewujudkan pemikiran yang mencipta dan mengubah tenaga menjadi kenyataan. Minda yang positif menunggu kebahagiaan, kesihatan dan kegembiraan berakhir dalam apa jua keadaan. Pemikiran positif mengakui dan mencuba memahami mereka, tetapi mereka tidak menyalahkan diri mereka untuk keadaan yang membawa kepada perasaan ini. Next slide, Man. Okey, sebagai contoh, dalam artikel awal ni, Ebiliu beli kemah bantu peniaga bazar Ramadan terjejas akibat ribut. So, dalam pelbagai penjual keadaan, Ebiliu sentiasa berusaha untuk menjadi membuat yang terbaik untuk rakyat tempatan dalam Malaysia ini untuk berfikiran positif seperti apa? Tagline-nya, Allah sentiasa sayang kita. Okay, terima kasih. Sekarang saya serahkan kembali kepada Luqman. Okey. Terima kasih. Okey, untuk critical thinking ni adalah learning to analyze and examine idea, learning how to manipulate work, learning to be conscious and sympathetic and open the range of possibilities. Maksudnya, belajar untuk menganalisis dan meriksa idea, belajar bagaimana untuk memanipulasikan kerja dan belajar untuk berhati-hati dan bersimpati dan terbuka kepada pelbagai kemungkinan yang akan berlaku. Okay. Critical thinking ini described as the ability to engage integrative and dependent thinking. Maksudnya pemikiran kritikal ni mungkin digambarkan sebagai keupayaan untuk terlibat dalam pemikiran yang mencerminkan dan kebebasan. Kritikal dependent lah. Okay. Contoh situasi adalah setiap hari semakin meningkat kes. Kita dapat tahu hari ini pun semakin meningkat. Kemarin pun meningkat. Okey. Dan suatu ini kerajaan ataupun KKM betul-betul rumus untuk memastikan virus ini semakin lama semakin pudar. Tapi dengan dengan rakyat yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan, oleh KKM, jadi mungkin sukar untuk mengurangkan kes COVID ini. Okey. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia kenalah patuhi peraturan yang ditetapkan supaya kes COVID ini dapat beredar dengan semudahnya. Begitu. Okay, next. Thank you, Luqman. Now I will explain about what is creative thinking. Creative thinking is the ability to think about and problem in a slightly different way, and therefore generate new solution. Maksudnya, kemampuan untuk berfikir tentang isu atau masalah dengan cara yang sedikit berbeza dan dengan itu menghasilkan penyelesaian baru. Atau secara ringkasnya, creative thinking ni dia satu cara berfikir yang sedikit berbeza dengan orang lain. Dia berfikir
perkara yang belum dipikir oleh orang lain untuk dia keluarkan pelbagai penyelesaian yang lebih luas terhadap suatu masalah. Lalunya pemikiran dia ni ia tidak dapat diramalkan. Maksudnya tidak dapat dijangka oleh kebiasaan kita. Okay. There are a number of ways that we can all become more creative thinkers. Dapat beberapa cara dan kita semua dapat menjadi pemikir yang lebih kreatif. Contoh yang pertama, mengenal lebih banyak orang. Maksudnya kita perlulah bersosial. Kita perlu berkawan dengan ramai orang dari pelbagai peringkat usia dan kerjaya. Kita berkawan dengan orang yang pemikiran yang kreatif untuk kita dapat ilmu daripada dia. Yang kedua, exposing ourselves to new experience. Maksudnya memperlihatkan diri kita kepada pengalaman baru. Maksudnya kita perlulah keluar dari satu kelompok ke kelompok yang lain yang lebih besar untuk kita dapat lebih banyak pengalaman baru. Jangan kita hanya berada di satu tempat sahaja. Seperti katak di bawah tempurung. Okay. Can we go to the next slide? Thank you, Lukman. There is two picture, as you can see. Gambar yang pertama ialah satu contoh alatan untuk membuang kulit nenas. Kalau kita tahu, nak buang kulit nenas ni agak susah dan rumit. Terutamanya untuk golongan wanita kerana dia memerlukan lebih banyak tenaga. Dan apabila seorang yang ada pemikiran yang kreatif ni, dia dapat cipta satu alatan yang kita tak dapat nak jangka atau beramal. Bentuk yang seperti ini pun boleh untuk mampu untuk membuang kulit nenas dan siap boleh dipotong dalam satu masa. Okey. Dan yang gambar yang kedua ini ialah satu alatan untuk membasmi virus. Sekarang zaman COVID kan. Di antara alat yang penting kan. Nama dia ialah virus Buster Nanospray. Ia direka oleh Zoll Design Autotronic. Iaitu mereka ialah pelajar UiTM dengan kerjasama PPIM. Mereka dibantu oleh PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Antara fungsi alatan ini ialah untuk mengelak penyebaran awal virus dan untuk pencegahan awal. Dan apabila ada mesin ni, dia lebih mudah. Kerana apa? Kerana dapat mengurangkan bilangan sakit. Kalau mesin yang sebelum ni dia agak susah untuk kerana seorang demi seorang. Untuk pengetahuan juga, alat ini mula-mula ditempatkan ialah di Malakat Mall Cyberjaya. Dan sekarang dah ada banyak tempat dah. Okay. I think that's all from us. Sorry if there any mistake. Thank you very much. Assalamualaikum.